Assalamualaikum, nama saya Aiman. Okey, kali ni macam biasalah. Kalau tengok thumbnail pun dah tahu collab bersama Abang Zaf kita iaitu Wibro. Iaitu kali ni kita nak borak tentang chapter 1056. Selalu kita borak tentang teori kan. Kena tak kena pun teori tu. Tapi kali ni memang tak ada apa sangat pun yang teori. Cuma kita nak bedah apa yang telah terjadi pada chapter kali ini berkenaan tentang chapter 1056. Okey Zaf. Yes, chapter 1056 kalau nak compare dengan 1054 dengan 1055 tu tak boleh compare lah. Sebab dua-dua tu ada shank, kali ni tak ada shank kan. Tapi 1056 ni pun menarik juga, ada banyak benda yang orang terlepas pandang. And kita akan borak lah kali ni. Cover page pun dah menarik dah ni Man. Cover page ni Cover page dia dah tunjuk lah tentang satu watak yang lama sebelum ni tak ada, iaitu katakuri. Jadi sebelum ni kita ingat, bukan kita ingat lah, apa Zaf, Fika, The Show, lepas tu dengan Life of Pim berteori yang sebenarnya Blackbeard sudah datang ke World Cake Island mungkin menghadapi katakuri. Tetapi tak pun, kalau chapter kali ni dia tunjuk katakuri dengan Open hanya berhadapan dengan kumpulan germa lah. Dia bila aku react tu Man, kan aku tak nampak full page tau. So aku nampak separuh yang atas je. Aku nampak kategori dengan Oven, aku macam yes, Blackbeard Pirates, let's go. Sekali scroll sikit, aduh, Jerman double save buat apa Mat? Ni kacang kan ni. Ini belacan lah. Belacan lah ni. First kan aku tengok chapter ni dia bertajuk Cross Good. Aku ingat Cross Good ni benda apa lah, kalau translate pun Persatuan Silang. Aku ingat tajuk ni dia nak berkaitan dengan Luffy, persatuan apakah, bukan Luffy. Tapi lagi benda ni kita borak lagi. Okay, first kita masuk dulu ke bahagian yang tunjukkan Raizo dengan Shinobu, di mana aku tak tahu ni manusia ke, mumia ke, ataupun kayu kering. Tapi yang paling aku tak boleh percaya ni, kita skip sikit lah part Shinobu. Kita tengok kat sini, memang kalau tengok ni macam ni memang bukan manusia lah ni, Shinobu dengan Raizo. Tapi dalam beberapa muka surat, bukan muka surat lah, beberapa panel selepas tu dia tunjuk pula Shinobu dalam bentuk manusia yang cantik, yang kurus. jadi kering. apa first react lah Asyik aku lah, yang slim ni lah. Aku macam aduh, what the hell lah. Macam tu je kurus dapat senang lah. Aku beria berlari ni. Sekali sedut dengan Rokugyo je. Lepas tu aku tengok Twitter kan, ada orang komen, I wish Rokugyo will fight Big Mom. So that Big Mom pun akan cun melecun lah. Adakah Big Mom akan kembali ke dia punya prime? Mungkin bila Big Mom kembali tu dia bukan nombor last lah dekat Yonko aku kan. Mungkin lah. Terusnya kita tengoklah berkenaan tentang ada Kinemon yang dia minta maaf sebab sebelum ni dia ada kat Kuri. Rupanya dalam perlawanan Aramaki tu memang tak ada Kinemon lah. Lepas tu dia ada kat Kuri bersama dengan isteri dia ke ataupun orang yang dia cintai lah. Dia dah sedap bercinta, dah sedap honeymoon, lupa orang kat belakang. Orang tengah struggle lah orang Rokugyo ni. Dia sedap. Lepas tu dengan muka tak bersalah. Muka tak bersalahnya dia macam minta maaf kepada mereka lah. Dan sekali Nekomamushi Inuarashi ni tak kisah pun tentang Kinemon ni. Dia kata tak ada masalah pun sebab kita ada Shogun. Shogun kita ni iaitu Momonosuke dah halang Ryokugyo dari melakukan masalah yang lebih besar lah. Hero kita dulu ingat botak yang tak boleh buat apa lah. Sekarang ni order bagi Shogun lah. Dalam perbualan Inuarashi Nekomamushi dengan Kinemon tu, masa mereka sedang bergurau tentang Suru tu, lepas tu adalah Raizo ni dia kata aku pun nak jadi famous. Yang aku geram dah lah tak padan dengan kayu kering, nak jadi famous lagi lah. Tak padan dengan sakit kan? Tak padan dengan sakit, tak ada hati ke nak cakap. Buruk saya muka dia. Lepas tu Aman, kita pergi part yang agak menarik dalam chapter ni. Tiba-tiba Nekomamushi ni panggil carrot kan, and then dia cakap Yugara will be the next ruler of the Mokomoto Kingdom. Maknanya Zoo punya leader lah, ruler lah. Macam mana Man kau punya first time reaction dapat tahu pasal carrot jadi leader ni? Aku pun tak kisah sangat sebenarnya tentang benda ni sebab masa sebelum ni pun aku tak pernah predict pun yang carrot ni akan join Crew Luffy ke, kira terlibat dengan benda-benda lain lah. Jadi aku tak pernah nak kisah sangat carrot. Cuma yang aku kisah, kenapa mesti carrot? Padahal dia budak lah. Macam Wanda kan lebih besar daripada dia. Aku rasa
kalau nak bagi kat Wanda pun tak ada masalah. Ni bagi kat Carrot yang baru sahaja, boleh kata legacy dia baru naik je. Dia pun dengan kehilangan Pedro, bimbingan dia pun dah tak ada. Tapi tak apalah, ini pilihan Oda kan. Mungkin benda ni juga Oda akan buat sama macam Momonosuke yang kita ingat. Dia tak layak pun nak jadi shogun, tapi sebenarnya Oda je yang tahu, kita tak tahu pun. Betul lah, pelik juga sebenarnya. The only reason yang dia cakap dekat chapter ni adalah sebab Carrot dah pernah travel dengan Luffy. Kat Whole Cake Island je pun. Berapa hari je kat Whole Cake Island tu kan. Itu je. Sebab pengalaman dia tu. Macam kau pergi nak interview kerja kan. Orang lain tak ada pengalaman bekerja. Carrot ni ada pengalaman dah adventure dengan Luffy, so dia layak jadi leader lah. Dia kira macam ni lah. Ada seseorang ni, oi dapat 9A, yang kawan ni 5A lah. Tapi yang 9A ni dia tak kata pretik dia punya ilmu tu, dia tak ada pengalaman pun. Tapi yang 5A ni, walaupun 5A, walaupun tak cerdik mana pun, tapi dia boleh buat macam-macam. Jadi orang lebih pilih yang ni lah. Macam tu lah yang lepas ni tengok kat Carrot. Yes, kita tengok Carrot ni taklah mempunyai banyak kekuatan, tak kuat. Tapi dia ada pengalaman dengan kru yang bakal menjadi Pirate King selepas ni. Boleh lah, dia ada pengalaman. Tapi pengalaman leading tu aku tak nampak sebenarnya. Pengalaman memimpin, pengalaman belayar lah. Leading tu tak ada. Nak jadi leader tu susah lagi lah. Okay, so confirm juga dekat sini yang Neko dan Inu akan stay dekat Wano. Which is aku ada predict kat sebelum ni. Aku predict antara seorang yang akan stay kan. Sebab lepas ni aku dah boleh agak yang tak ada lagi ruler of the night dengan ruler of the day kan. Mesti seorang je pemimpin dia. So memang betul ada seorang je pemimpin, tapi bukan antara diorang dua ni. Carrot, diorang dua ni stay kat Wano, nak protect Wano lah dengan Momo. Itu cerita dia. Tak ada masalah pun, sebab benda ni pun kita tengok dalam Red Scabbers pun ada dua orang yang sudah mati, iaitu apa nama apa? Izo dengan seorang lagi, Ashura Doji. Ashura Doji. Jadi kalau Inuarashi dan Nekomamushi dah tak ada kat Wano, makin berkurang lah pertahanan kat Wano kan. Dengan Momonosuke ni pun baru je menjadi shogun, pengalaman dia menjadi shogun pun tak ada lagi lah, sebab dia pun baru start. Jadi dengan bantuan Inuarashi dan Nekomamushi, memudahkan lagi lah mereka nak pertahankan Wano dengan ancaman, tak katalah world government ke mana nak tahan Blackbeard datang ke. Mengharap Sebab kita kena tahu yang Poneglyph ataupun Pluton dekat Wano ni masih tak diusik oleh sesiapa pun. Yes, Robin, Sukiyaki dan Law sebelum ni dah berbincang tentang Pluton tu, tapi tak ada siapa pun yang nak ambil pasal Pluton tu. Mungkin lah Blackbeard adalah salah satunya individu yang akan datang selepas ni. Sebab dia dah tahu Luffy dah tak ada, Yonko baru ni dah tak ada dekat Wano, jadi ni masa dia nak dapatkan Pluton. Betul. Dia suka datang last minute kan. Orang lain dah buat kerja awal-awal lah, dia yang last minute assignment tu dia tulis lah nama dia. Kat bahagian last tu dia tulis nama dia. Rupanya Kozuki Sukiyaki reveal lah diri dia dekat Momo dan juga Yori. Kan chapter lepas dia kata dia tak nak bagi tahu kan. Tapi chapter ni dia bagi tahu. And then kita nampak lah dua adik-beradik ni menangis. Apa ni kelakar. Aku nak cakap ni pun tak tahu lah. Dan bila kita first kita tahu yang Kozuki Sukiyaki dia telah mendedahkan dirinya kepada Momonosuke, Hiyori. Lepas tu mereka dua ni pun rindu lah kan. Lama dah tak tengok atuk mereka ni. Ayah pun dah tak ada, tapi masih adalah kenangan bersama Kozuki Sukiyaki. Mengimbang baliklah kenangan bersama Oden jugalah. Jadi aku tak kisah sangat part ni. Yes, standard lah untuk sebuah keluarga. Tetapi aku tak boleh belah ni. Dalam semua orang boleh tahu pasal yes, Pak Tengu adalah Kozuki Sukiyaki. Tiba-tiba ni dengan muka yang tak bersalah, dengan muka yang semua orang dah tahu aku tak boleh belah. Lepas tu dia kata, Pak Tengu memang Sukiyaki lah. Semua orang dah tahu, semua orang dah boleh predict kan, semua orang dah macam kan. Tiba-tiba ada seorang kat belakang ni, lah ini orang yang sama punyalah bengap gini mon ni. Dia punya lag kan, lagging teruk daripada wifi rumah aku. Orang lain dah habis dah datang dah, orang nak keluar daripada tempat tu dah, dia baru nak tahu yang Kozuki ni. Kalau korang nak tengok benda ni lagi best, korang kena tengok ni reaction daripada Zaf ni sendiri. Nanti saya akan letakkan link video tu dekat bawah. Korang tengok part-part yang reaction ni memang lawa lah. Part ni aku gelak buat reaction. Aku pun gelak. Part seterusnya ni kita ada nampak Straw Hat berkumpul
ramai juga ni berkumpul borak kosong. And then of course Robin akan mention pasal Pluton. And then kita tahu Frankie memang ada kaitan dengan Pluton. Dia ada nak buat blueprint lah apalah. So dia memang buat muka terkejut, muka excited pun ada kan. Pluton memang ada kat sini kan. Lepas tu Robin tanya kat Luffy, nak ke Pluton ni? Luffy kata, I'm good, aku tak nak. Tak ada, tak payah Pluton tu. Aku tak perlukan Pluton lah. Aku ada nikah dah. Semua orang pun dah boleh expect jawapan Luffy tu. Tapi at the same time, dia orang curious, dia orang tertanya-tanya kenapa Oden nak release Pluton tu. Sampai sekarang lah masih tertanya, belum dapat lagi jawapan dia. Aku tak rasa kita akan dapat dalam masa yang terdekat ni lah. Kita mungkin sebab Wano ni pun macam dah nak habis. Jadi mungkin lepas ni akan berpindah kepada art yang baru lah. Memang ni art yang baru, saga yang baru, tapi mungkin akan berpindah ke bahagian yang lain lah. Cerita yang baru, muka yang baru. Yes. Dan cakap tentang Pluton tadi masih menjadi rahsia. Jadi kita masih bersempat teori tentang Pluton. Tetapi semua dah terlambat sebab Zaf dia dah buat dah pasal Pluton ni sendiri. Kalau korang tak tengok video sebelum ni, kami ada borak lah sikit tentang Pluton. Tapi tak banyak mana pun. Cuma dalam channel Zaf sendiri, dia ada borak dengan mendalam tentang Pluton. Nanti kalau korang nak tahu tentang bab tu, saya akan letak juga link dekat bawah. Jadi ada 2 video lah kali ni. Yes. Lepas ni boleh share. Mantap. And dekat video tu aku ada pin satu komen ni. Satu komen ni dia menarik lah. Dia persamaan Pluton, Uranus dengan Poseidon lah. Nanti korang tengok lah. Adalah persamaan dia. Cakap pasal Pluton ni, kita dah boleh move on kepada karakter yang berlendir ni, Man. Dia sentiasa ada, Man. Bila borak pasal ancient weapon ni, dia sentiasa ada. Yang paling menjadi pertanyaan aku lah, kenapa Karibo dia ada something yang masih menjadi rahsia lah kan. Adakah dia bersekutu dengan world government, ataupun dia bersekutu dengan Blackbeard, ataupun dia sebenarnya sekutu bagi. Aduh, Captain kita. Sebab ayat yang dia guna dalam chapter ni, dia dah pernah guna dah kat ayat sebelum ni. Yang waktu dia nampak Poseidon tu kan, waktu dia tahu tu kan. So ayat dia pun sama. There's certain someone who love to hear about this. Waktu tu kita predict mungkin dia nak bagi tahu Kaido, mungkin nak bagi tahu Big Mom. Sekarang ni kedua-dua tu dah kat bawah tanah kan. So dia nak bagi tahu siapa. Itu masih lagi menjadi tanda tanya lah. Dan kalau betul lah, memang kalau Karibo ni hanyalah penyiasat ataupun memang dia gunting dalam lipatan je dalam tim Luffy ni, aku harap dia berpihak kepada Blackbeard lah. Aku tak mahu dia berpihak kepada world government lah, sebab agak klise lah. Sebab world government pun banyak kan, dia punya marine. Macam Kizaru ke apa-apa pun boleh juga buat benda-benda macam ni. Tapi kalau Karibo ni nak berpihak kepada world government, agak klise lah. Aku lebih suka kalau dia berpihak kepada Blackbeard ataupun bagilah. Walaupun aku tak suka sangat dengan bagi ni. Momo dia tengah mencari Zoro dengan Luffy kan. Suruh ajar macam biasa kan. Ingat macam hari-hari yang sama lah. Tengok-tengok Luffy Zoro dah tak ada, Usopp tak ada, Sanji, Chopper semua tak ada. Semua dah balik dah, Man. Nak belah dah ni. Tapi aku tengok part ni agak sedih lah sebab dia masuk. Yes, dia memang kita dah tahu dia dah besar, tapi dia punya perangai budak-budak tu masih ada lah. Apa-apa nak buat, apa-apa dia perlukan Luffy, Zoro maupun Usopp kan, menjadi pelawak untuk dia. Tetapi sekarang dia masuk dalam bilik Shogun, dia nak benda yang sama lah. Kira dia nak orang yang selama ni berusaha dengan dia, kira nak meraihkan lah dia menjadi Shogun ni. Tapi dia masuk-masuk, dia agak kecewa lah. Orang-orang yang selama ni bersama dengan dia akhirnya telah meninggalkan Wano tanpa memberi kabar kepada dia. Bukan setakat dia, ada lagi seorang ni yang lagi lagi. Iaitu Kinemon. Yes. Okay, benda yang penting saja dia yang akan tertinggal. Kinemon lah. Orang dah dekat Perlis, dia baru dekat Johor Baru. Kinemon lah. Apa lagi kan. So kedua-duanya aku tak tahulah sempat ke tak jumpa Luffy, sebab dalam ni memang tak nampak kita orang jumpa pun. And kita dapat tengok yang ketiga-tiga kapal dah dekat Tokage Port lah. Okay, dah nak belah dah nak berlayar, and tiga-tiga dah decide nak ambil route yang mana kan. So ada 3 route. Kita ada South East, East dengan North East kan. And Law dapat North East, Kid dengan Luffy berebut Middle East. So yang tu aku tak tahu apa cerita dia. Aku tak sangka Luffy akan guna ayat ni dekat Kid. Aku Emperor kot, bagilah aku pilih. Lepas tu Kid pula kan, walaupun dia dah Emperor, dia tak kisah pun hang Emperor ke, hang Raja ke. Aku bounty sama dengan hang. Dia Emperor menyakitkan mata dia, tapi yang paling menyakitkan hati dia is this guy. Luffy lah, dia ada kenangan buruk dengan Emperor, iaitu Shanks. Dan Shanks tu pun ada berkaitan dengan Luffy. Dan tambah Luffy ni pula, dia memang boleh kata macam rival lah bagi Kid. Tapi part yang piss me off the most tu bukan Luffy, Man. Bukan Luffy yang menyakitkan hati dia.
Dia cakap the one that pissed me off the most is this guy, lelaki ni. And then keluarlah muka lahanat ni. Is this guy. Memang dia punya cita-cita pun nak jadi macam Luffy juga Emperor, nak jadi nama yang besar. Last sekali bukan dia kan terpilih. Lepas tu Badut Manahala yang tak pernah kita tahu pun dia boleh jadi Yonko. Last sekali jadi Yonko, bukan sekadar Yonko yang biasa. Bahkan ada 2 orang baru yang masuk bawah tim dia tu, iaitu Cross Group tu, iaitu Mihawk dan Crocodile. Jadi kan apa reaksi lah Zaf kan apabila tengok Crocodile? Aku tak kisahlah sebab yes, kekuatan dia hebat, tapi taklah boleh bandingkan dengan Mihawk ni yang boleh kata level-level Yonko. Aku sebagai peminat Mihawk kecewa. Macam apa yang Zoro katalah dalam chapter ni, I cannot imagine Hawkeye doing that. Aku tak sangka Mihawk sanggup buat benda ni kan. So Law puji bagi sebenarnya. Law kata kalau bagi mampu lead orang yang macam diorang ni, Crocodile dengan Mihawk ni, then he's definitely worthy lah to be called Emperor kan. And then Luffy tambah, he's just a moron. Trust me, he's just a moron. Dia bodoh Pandang rendah Luffy ni. Aku nak lah Oda. Benda yang tu Oda dia mendedahkan lah tentang kenapa bagi ni boleh rekrut Mihawk, orang yang bukan biasa-biasa lah, level-level Yonko ni. Lepas tu Crocodile, macam mana dia boleh rekrut ni. Dan aku nak satu reason ni lah. Yes, kita tahu bagi ni tak kuat, tak mempunyai awakening ke apa lagi, tapi aku nak sangat yang Oda tunjuk bagi ni mempunyai kekuatan lah yang dahsyat lah. Memang membuktikan dia layak jadi Yonko lah. Dan lepas tu aku yakin lah ramai orang akan ubah reaksi lah terhadap bagi. Tu lah satu-satu cara yang kita nak boleh terima yang bagi ni memang layak nak jadi Yonko. Setakat memang yes dia punyai Mihawk, Crocodile, tapi kalau bagi pun tak kuat, agak macam aku kata dia klise lah. Itu jawapan mampan, jawapan aku tak nak. Kira sukalah walaupun bagi sebagai Yonko yang lawak. Aku tak boleh terima dia kuat. Aku tak boleh terima. Aduh, biggest troll lah Oda kalau dia buat benda tu. Tantang dia pakai topeng. Sebenarnya dia rock. Babi lah sebenarnya dia rock. Ini macam King dalam One Punch Man lah kan. Cakap tentang King tu kan, King dia ada summon dia yang terhebat. Saya tambah lepas ni bagi pun dia ada summon dia yang terhebat lah. Mihawk. Betul. Poneglyph ni kira Kid pun dapat Poneglyph juga. Law baik lah, law bagi lah. And then something yang sangat interesting, rupa-rupanya aku rasa ni baru kita tahu yang Kid sebenarnya pun dah ada Poneglyph Big Mom. Yang masing-masing masih ada lagi lah Poneglyph yang perlu dicari. Tak tahu yang last tu kat mana. Yang ni interesting juga, maknanya dia ada Big Mom Commander satu jatuh kat tangan Kid. Aku rasa snack lah kot. Kalau tak snack, smoothie ke, aku tak rasa kategori kan. Puncak bumbung, I have made my mind, I'm about to head over to Luffy and the gang. Walaupun dia tak naik kapal lagi, tapi Wibro dah pun mengeluarkan statement, here we go, it's a done deal. Done deal. Aku tak faham kenapa ada lagi yang komen, belum lagi lah, belum confirm lagi lah. Aku tak faham, okay fine lah kan, tak naik kapal lagi kan. Tapi for me, it's a done deal lah kan. Tinggal nak buat medical kan dengan chopper. Yang masa Momonosuke dengan Kinemon duk tengah jerit tu, dia jerit ke memang dengar sampai luar dia jerit ke? Ataupun yang Bangunan Shogun tu bawah dia punya bumbung je. Bawah dia punya bumbung je kot. Tapi benda ni tak payah fikir lah man. Ini tak payah fikir apa kan. Tak logik lah. Sajalah nak tahu. Yang lagi tak logik Shang punya suara sampai ke Grimbol tu. Aku rasa tu suara Haki. Kan Zaf kata sebelum ni dia wifi mungkin lah. Boleh logik lah. Wifi Haki. Jadi Oda pun ala zaman majuan, internet pun ada Haki lah ni. Betul lah. Cakap tentang Yamato ni, macam mana reaksi kalau adakah Yamato benar-benar nak join kru Luffy? Nak dia punya cara masuk ke kru Luffy macam Oden ke, berenang dekat air sampai ke kapal Whitebeard dulu, nak macam tu ataupun sebaliknya? Ramai juga rasa macam tu kan, tapi aku tak rasa Luffy macam tu. So aku rasa just masuk macam biasa lah. Aku rasa mungkin Yamato menyelinap, mungkin dia orang belah dulu, and then Yamato tertinggal, dan then Yamato tahu-tahu dah bergayut dekat, adalah bergayut juga tu, ada tali ke apa ke. Cara masih macam Oden lah. Macam Oden lah, cuma kalau Oden tu Whitebeard yang suruh dia ni kan, Whitebeard yang cabar dia kan. Kali ni Whitebeard bagi macam tantangan lah, hang betul-betul nak join kru aku, aku nak tengok kemampuan hang. Mungkin yang ni Straw Hat ni diorang tak tahu pun, diorang terlupa ke apa ke, tapi aku rasa macam biasa je kot. Nanti chapter depan nampak lah tu.
Sebab kita pun tahu Luffy mah tak jauh lagi dekat Tokage Port. Kalau tak jauh lah sangat dengan Wano kan. Kalau Yamato ni cepat, dia boleh jerit kalau Luffy tu dengar. Macam mana sebelum ni Vivi dengan Babai dengan tu lah Luffy semua tu kan. Style lah, kalau episode best kan. masa jarak macam tu, kalau Luffy boleh patah balik, aku rasa lebih baik lah buat macam tu. Kalau daripada nak buat macam moden kan, benda dah jadi, buat apa nak ulang lagi. Ataupun buat macam yang Usopp tu. Usopp yang dia orang belah daripada Enies Lobby tu, yang Usopp gaduh dengan Luffy kan. And then Usopp jerit dia jauh. Mungkin macam tu. Cuma rating lah untuk chapter kali ni boleh berapa lah. Kalau chapter lepas, dua-dua chapter lepas 10/10. 10/10. 8 lah. 8 lah. Ini biasa je, okey lah. Aku 7 lah. Bagi aku 7 tu number yang okey lah kan. Sekarang 7 ke atas tu number yang okey. Sebab chapter ni kita nak borak pun tak ada apa yang hype sangat. Jadi perbincangan ni pun biasa-biasa. Jadi setakat itu sajalah berkenaan tentang review ataupun pembahasan daripada chapter kali ini. InsyaAllah kalau kami berkelapangan selepas ni, kami akan buat teori-teori lah yang lebih mendalam tentang chapter ini ataupun benda-benda yang tak terungkai lagi dalam One Piece. Dan itu saja untuk video kali ini. Kalau korang ada pendapat yang lebih menarik, korang boleh dropkan komen korang semua di bawah. Aku Bro Aiman, ni Bro Zaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.